Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wa imanan wa taslima. Pertemuan kita pada kali ini, insya-Allah Ustaz akan bincang mengenai mafhum mutlak, perkara yang menjadi sukatan dalam peperiksaan STAM ialah ta'rif al-ami fil mafhum mutlak, perkataan yang mewujudkan mafhum mutlak, mazahibul ulama fi aslil masdar, mazhab ulama nahwu mengenai asal perkataan masdar, kemudian ahwalul maf'ul mutlak, keadaan maf'ul mutlak, kemudian ma yanub 'anil maf'ul mutlak, benda yang boleh ganti maf'ul mutlak. Jadi sebelum kita masuk kepada tajuk, Ustaz suka terangkan di sini perkara yang berkaitan dengan masdar secara ringkas, kerana ianya juga ada kaitan dan menjadi sukatan juga dalam peperiksaan STAM, iaitu mazhab ulama mengenai masdar. Ustaz wa mai sini mata alfiyah yang ditulis oleh pengarang untuk ambil berkat. Al-masdar, qala al-musannifu al-masdaru ismu ma siwa zaman min madlulai fi'li ka'amnin min amina. Kata pengarang kitab matan alfiyah, masdar, kata nama masdar ialah kata nama yang tidak ada perkaitan dengan masa. Ianya salah satu daripada dua perkara yang ditunjukkan oleh kata kerja. Kata kerja menunjukkan perbuatan dan menunjukkan masa. Masdar ini ialah benda yang menunjukkan masa, tidak menunjukkan perbuatan. Ada fi'il, dia menunjukkan perbuatan dan masa. Okey. Contoh dia amnin, keamanan, dia tidak menunjukkan masa, dia menunjukkan perbuatan aman dan aman. Daripada perkataan aminah, kalau perkataan aminah fi'il, dia menunjukkan dua perkara, menunjukkan perbuatan satu, menunjukkan masa satu. Aminah, telah aman dia. Aman itu perbuatan fi'il, telah aman. Kemudian masa, mana telah. Itu beza antara masdar dengan fi'il. Okey, kita tengok ta'rif. Mal muradu bil masdar, al masdar huwa ismu yadullu ala al hadas ka'amnin fa innahu ahadu madlulail fi'li amina. Masdar ialah kata nama yang menunjukkan perbuatan. Kata nama yang menunjukkan perbuatan. Ada kata yang menunjukkan perbuatan, ada kata nama yang menunjukkan perbuatan. Seperti amnin, keamanan ataupun aman. Ianya salah satu perkara yang ditunjukkan oleh kata kerja aminah. Aminah ni dia tunjuk dua benda. Apa dia ditunjuk oleh aminah? Ia menunjukkan masa satu dan perbuatan satu. Aminah mana aman, telah aman dia. Menunjukkan perbuatannya itu telah, menunjukkan apa masa itu telah, menunjukkan perbuatan aman. Ada dua perkara. Jadi PA kita kena terjemah PA secara betulnya telah aman, sedang aman, akan aman. Mesti ada perkataan itu, telah, sedang, akan. Tapi dalam bahasa Malaysia biasanya tidak disebut benda itu. Dalam bahasa Arab jelas ada selalu. Kita boleh nampak ini fi'il madi, ini kata kerja
yang telah lepas. Ini kata kerja sedang berlaku. Ini kata kerja dah akan berlaku. Umpamanya kata-kata qama Zaidun, Zaid berdiri. Zaid telah berdiri. Dah, telah buat dah. Dah. Sekarang ni dah. Kalau kita tengok dia sedang berdiri, yaqumu. Kita ayat. Nampak? Qama kata kerja. Dah. Menunjukkan perbuatan, berdiri dan masa. Baik. Beza di antara fi'il dan masdar. Kalau apa beza fi'il dan masdar? Fi'il huwa ma yadullu 'ala al-hadath wal zaman. Fi'il kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan perbuatan dan masa, seperti qama. Qama ini fi'il sebab dia menunjukkan perbuatan dan masa. Masa telah berdiri dia. Perbuatannya berdiri. Adapun masdar, kata nama yang menunjukkan perbuatan. Masdar ini ialah kata nama yang menunjukkan perbuatan. Dia tidak menunjukkan masa. Seperti qiyam. Ismun yadullu 'ala al-hadath. Berdiri. Kita kata qiyam mana berdiri. Qama juga mana berdiri, tapi kena tambah telah berdiri, sedang berdiri, akan berdiri, baru dia jadi fi'il sebab dia ada kaitan dengan masa. Kalau berdiri saja menunjukkan perbuatan tapi tak ada kaitan dengan masa, itu dinamakan masdar. Masdar kata nama yang menunjukkan perbuatan. Kita kata makan. Makan menguatkan badan. Makan di sini kata nama. Kata nama. Dia tidak menunjukkan masa, tidak menunjukkan, tapi menunjukkan perbuatan saja. Kalau kita kata Umar sedang makan nasi, makan juga. Ini fi'il kata kerja sebab dia menunjukkan perbuatan dan masa. Umar sedang makan nasi. Okey. Itu beza di antara fi'il dan masdar. Fi'il huwa ma yadullu 'ala al-hadath wa zaman. Masdar huwa ismun yadullu 'ala hadath kal-qiyam. Mazhab ulama, mazahibul ulama fi aslil masdar. Mazhab ulama tentang asal perkataan masdar. Ini ambil perhatian, ini menjadi muqarrar ni. Dia boleh sebut uzkur mazahibul ulama fil asl masdar. Sebutkan asal apa ni? Mazhab ulama tentang asal perkataan masdar. Perkataan masdar ni berasal daripada mana? Ulama tak sependapat. Ada 4 pandangan. Ada 4 pandangan. Mazahibul ulama mengenai ini. Mazahibul ulama fi aslil masdar al-basriyin. Ulama-ulama nahwu yang berada di Basrah, Mekah juga ni. Di Baghdad. Al-basriyin yaqulun mereka berkata al-masdar aslu wal fi'lu wal wasfu mushtaqqani minhu. Masdar ialah asal perkataan. Ibu kepada perkataan ialah masdar. Fi'il adapun fi'il dan kata kerja dan kata sifat. Dia terbit daripada masdar inilah. Lahir daripada masdar ini. Masdar ni ibu. Kemudian beranak fi'il, beranak kata sifat. Fi'il kita tahulah kata kerja madi mudhari'. Tak. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar itu kata kerja. Wasfu pula kata sifat ni tak. Kata perkataan yang menunjukkan tuan yang membuat perbuatan tersebut. Itu panggil kata sifat. Perkataan yang menunjukkan dianya tuan kepada perbuatan tersebut. Kita kata tulis. Kata sifat dia katibun, yang menulis. Tuan kepada yang membuat kepada perbuatan tersebut, dia panggil kata sifat. Begitu juga kalau benda yang berlaku ke atas perbuatan,
perbuatan itu berlaku ke atas ni, bagi kata sifat juga seperti isim maf'ul. Isim maf'ul maktub, kata sifat juga tu, yang ditulis ke atasnya. Madrub, yang dipukul. Mana kata sifat ni isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Baik, Basri kata al-masdar asal, wal fi'lu wal wasfu fi'il, dan kata sifat mustaqqana minhu, beranak daripada wasf. Baik, daripada ni, daripada masdar ni. Itu pandangan ulama nahu Basrah ataupun Basriin. Yang kedua al-Kufiyin, puak-puak ulama nahu Kufah pula juga berada di Iraq. Al-fi'lul asl, fi'il hak kata asalnya. Kalau kata daraba yadribu darban, darabat fi'il tu hak asalnya. Kemudian dia beranak kepada masdar, beranak kepada wasf. Wal masdar mushtaqqu minhu, masdar tu beranak daripada fi'il ni. Menyalahi daripada Basrah kata masdar tu asal. Dah. Fi'il wasfu tu kata kerja. Dah. Kita tasrih dah, ingat tasrih 10 dah kita kata. Kita ambil kata contohlah daraba yadribu darban, daribun madrub, idrib la tadrib, madrabun midrabun. Dah. Daraba fi'il. Kalau mengikut Kufah kan, bermula daripada daraban ni lah. Hak lain tu beranak daripada tu. Tapi ikut Basrah, darban tu asalnya. Daraba fi'il, wasfun kata sifat lahir juga daripada perkataan apa ni, darban tadi, lahir daripada masdar tadi. Kita kata dalam 10 perkara tu ada 3 fi'il dah. Fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il madi mudhari' amah tu termasuk mudhari' jugalah. Nahi pun termasuk mudhari' juga. Mana pak di situ adalah fi'il. Fi'ilnya 2 ya, madi dengan mudhari' ya. Dah, amah pun termasuk mudhari'. Kemudian masdar 1. Masdar tu 1. Hak lain lagi 5 lagi tu isim apa yang 5 lagi? Isim fa'il daribu, isim maf'ul madrub, isim makan madrabun, isim zaman madrabun, isim ala midrabun. Itu semua termasuk dalam perkataan wasfun, kata sifat. Okey. Ingat ni dah, hak 2 ni. Masdar asal dia, asal masdar mengikut Basriin, masdar asal dia, masdar adalah asal mengikut Basriin. Fi'il dan wasfu lahir terbit daripada masdar ini, mustaqqa minhu. Al masdar aslu wal fi'lu wal wasfu mustaqqan minhu. Kufiyun al fi'lu aslu wal masdaru mustaqqa minhu. Asalnya fi'il, masdar itu terbit daripada fi'il ini. Kemudian 2 lagi pandangan ulama Ibnu Talha, ni seorang ulama nahwu juga. Dia kata al-fi'lu wal masdaru aslun bi ra'sihi wa laysa ahaduhuma. Fi'il adalah asal juga perkataan, masdar juga ada asal perkataan. Makna fi'il tidak memberanakkan masdar, masdar tidak memberanakkan fi'il. Suku-suku dia asal. Dah. Wa laysa ahaduhuma. Bukan salah satu daripadanya menjadi asal. Tidak. Dia asal kedua-duanya. Begitu deh. Qaumul Arab. Ada kaum Arab. Ada satu pandangan juga. Dia tu ya, cuma ada orang Arab kata al-masdar aslu. Masdar adalah asal, wal fi'lu mushtaqqu minhu. Fi'il beranak daripada masdar. Wasfu mustaq daripada fi'il. Fi'il anak masdar. Wasfu pula kata sifat anak kepada fi'il. Maknanya wasfu ni cucu pada masdar. Cucu pada masdar. Masdar asal, wal fi'lu mustaq minhu, fi'il berasal daripada masdar, wal wasfu mustaq minal fi'li. Kata sifat beranak daripada fi'il. Itu ada 4 pandangan dia. Ibnu Talha kata masdar dan fi'il
suku-suku belaka, tak ada kaitan. Hak tu asal sendiri. Fi'il asal dia. Masdar pun dia berasal. Tidak ada kaitan dua tu. Tidak kata fi'il memberanakkan masdar, masdar memberanakkan fi'il. Itu pandangnya ada pak dah. Hak Basri tadi masdar hak asal hak muknya. Fi'il wasf beranak daripada masdar. Kufah pula kata fi'il pok dia, masdar beranak daripada fi'il. Ibn Talha kata fi'il dan masdar suku-suku dia. Tidak hak tu lahir daripada hak tu, tidak fi'il lahir daripada masdar, tidak masdar lahir daripada fi'il. Aslu bi ra'sihi. Kata pula qaul Arab masdar asal, masdar tu pok mak pok dia. Fi'il tu anak kepada masdar. Wasfun kata sifat anak kepada fi'il, mustaq minal fi'il. Okey. Ma ra'yu sahih fi asli masdar. Mana pandangan hak paling betul di antara ni? Asal masdar daripada hak mana? Kata dia ni, kata pengarang kitab ni, ar-ra'yu sahih wa ra'yul basriyin. Pandangan hak betulnya pandangan puak-puak Basrah lah. Ulama-ulama Basrah. Kenapa? Innal masdar asal, iaitu bahawasanya masdar itu asal. Wal fi'lu wal wasfu mushtaqqa minhu. Fi'il dan wasah ni beranak kepada masdar. Ini pandangan hak sahihnya. Kalau dia tanya apa pandangan hak sahih, mana pandangan ra'yul basriyin. Kalau dia tanya sebab apa? Limaza tu'tabaru ra'yul basriyin ra'yul sahih. Bapa dia anggap pandangan ra'yul sahih aslul masdar. Kenapa dia anggap pandangan basriyin adalah ra'yul sahih fi aslil masdar, pada asal masdar? Dia jawab dia sebabnya li anna kulla far'i yatadammanu asla wa ziyadah. Kerana semua anak ni, semua hak anak dia mestilah mengandungi makna asal dan pertambahan. Dia ada makna asal dan makna pertambahan. Anak mesti dia banyak daripada pok. Wal wasfu bi nisbati ila masdar kasalik. Begitu juga dengan wasfu. Dia ada dua makna lebih daripada makna masdar. Masdar kita tahu makna dia sah. Dia apa dia? Menunjukkan perbuatan. Kata nama menunjukkan perbuatan. Fi'il dia menunjukkan dua, menunjukkan masa dan perbuatan. Dah. Sebab itulah masdar asal. Begitu juga kata sifat. Dia menunjukkan dua, menunjukkan perbuatan satu. Dah, penulis perbuatan tulis satu dan orang yang menulis. Dua tu. Menunjukkan orang yang menulis perbuatan tulis dua orang. Dah. Yang ditulis menunjukkan dua juga. Tulis satu dan benda kena perbuatan tulis itu. Okey gitu. Itu yang dikata wal wasfu bin nisbati ila al masdar kazalik. Lianna al fi'la kana fi'la yadullu ala al masdar wal zaman. Wal wasfu yadullu ala al masdar wal fa'il. Kerana masdar menunjukkan perbuatan dan masa. Kerana fi'il menunjukkan perbuatan dan masa. Dan kata sifat menunjukkan perbuatan dan pembuat. Itu dah. Jadi kalau dia tanya, limaza tu'tabaru ra'yul basriyi ra'yus sahih fi aslil masdar, kenapa dia anggap pandangan Basrah adalah pandangan yang betul dalam meletakkan asal masdar itu ialah masdar adalah asal. Kita jawab ya anna kulla far'i yatadammanu al-asli wa ziyadah wal fi'lu wal wasfu bin nisbati ila al-masdar kazalik. Satu pun tak apa dah. Kerana setiap cabang, setiap anak mengandungi makna asal dan tambahan daripada dan tambahan makna lagi. Fi'il dan wasf dalam perkara tersebut jika dinisbah kepada masdar, ia menunjukkan demikian, menunjukkan makna asal dan pertambahan. Kerana fi'il menunjukkan perbuatan dan masa, wasfun pula kata sifat pula menunjukkan
perbuatan dan pembuat. Okey. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.